Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini 10 September 2020. Saya berada di rumah semayan di Taman Johor, Pekan Johor, Negeri Sembilan. Jadi usia cili padi kampung ni dah pun berumur, yang paling atas dah pun berumur 30 hari setelah semai. 30 hari setelah semai. Sebenarnya dah pun boleh ditanam ke batas, tapi saya menunggu dalam 3 ke 4 hari lagi supaya di pangkal batang ni agak keras sikit, sebab sekarang ni dia warna dia hijau lembut. Ni batang dia masih lembut. Saya tak nak tanam dulu kerana nanti dia cepat macam melepet dekat kebun sebab cuaca panas. Yang ini di bawah bumbung memanglah dia tahan. Tapi saya akan tunggu dalam 3 ke 4 hari lagi. Setelah sistem perpaipan Abang Edi siap, saya akan pindah tanam. Saya sendiri yang akan pindah tanam. Sekarang anda boleh lihat, seperti yang saya cakap hari itu, ketinggian cili ni akan sampai ke 7-8 inci. Tengok ni pembaris. Pembaris ni sampai 12 inci. Saya boleh tengok. Okey. Ni 6, 7, 8. Malah ada yang dah tinggi yang ni. 9 inci. Anak cili ni bagi saya sangat pesat pertumbuhan dia. Alhamdulillah, insyaAllah di batas nanti dia akan tumbuh subur. Jadi yang di atas ni dah pun berumur 30 hari setelah semai. Yang bawah ni 3 minggu setengah. Sebab dia beza antara atas dengan bawah hari tu seminggu-seminggu. Dan yang paling bawah ni bezanya pun seminggu juga. Jadi yang ni umur 2 minggu, yang ni 3 minggu, yang ni dah sebulan. Inilah dia. Teknik yang saya gunakan daripada pemilihan benih yang bercambah, saya ubah ke tray. Ini hasilnya yang saya kata tinggi dia sama bila kita pilih benih-benih yang dah bercambah. Hari ni ada perawatan special sikit untuk anak cili yang dah berumur 30 hari ni. Saya menggunakan siraman, menggunakan baja set A dan set B. Sesiapa yang ada baja fertigasi set A, set B ni boleh gunakan. Kalau tak ada, boleh gunakan Lely 2000. Jadi saya dua-dua ada. Saya pakai salah satu. Tapi saya akan pakai set A, set B. Atau Lely 2000 dia sama saja. Tinggal lagi ini organik, yang ini baja kimia. Tak ada masalah. Kita gunakan pun sedikit saja. Kan saya ajar cara nak mencampurkannya. Okey, saya nak tunjukkan cara saya mencampurkan set A, set B ni. Saya ada bekas kecil ni yang biasa kita beli dadih tu kan. Beli agar-agar yang dalam cup kecil ni. Cup kecil ni kapasiti dia 100 ml. 100 ml. Kalau gelas kita tu 200 ml. Ini 100 ml. 100 ml tu saya bahagikan 4. Bermakna dekat tanda ni ada tanda ni. Tanda sikit saya pakai mark ni. Dah pudar sikit. Kerana saya dah biasa dengan mark ni. Jadi saya tak adalah kisah sangat dengan tanda ni. Tapi saya gunakan 25 ml set A dan 25 ml set B. Saya dah biasa, jadi saya boleh agak. Tapi macam itulah. Jadi jumlah keseluruhannya 50 ml. Set A campur set B 50 ml. Apa set A, set B ni kan saya bagi tahu. Ni saya campurkan dalam 20 liter air. Ni air pipe yang saya dah nyah klorin. Nyah klorin tu maksudnya saya dah tadah daripada semalam. Jadi saya biarkanlah dalam 24 jam, 30 jam supaya klorin itu terlepas kerana matahari, kerana panas, klorin itu berkurang dan kerana terdedah. So, pancuh macam ni. Jadi kalau kita ada alat isi tu pengukur untuk bacaan isinya. Siapa yang fertigasi pasti dia faham maksud isi tu. Jadi saya sekarang tak ada isi, tapi saya tak nak pakai. Sebab saya lebih suka guna ml sebab saya tahu kawan-kawan pasti ramai yang tak ada alat isi tu. Lagipun kalau nak beli saja-saja alat isi tu mahal dalam 100 lebih.
Tak payah bazir-bazir duit. Ikut je saya punya ukuran ni. 25 ml set A, 25 ml set B. Campur, dia akan jadi 50 ml. Campur lagi dalam 20 liter air. Air hujan boleh, air pipe boleh, air perigi boleh, air sungai pun boleh. Ya, tak masalah. Jadi, saya akan siram. Campur macam ni. Kalau kita menggunakan alat isi, bacaan dia tu lebih kurang 0.9 hingga 1.0. Tapi bagi yang tak ada alat isi, abaikanlah nombor yang saya bagi tu. Cuma buat macam ni saja. Kalau tak ada set A, set B ni, gunakan Lely 2000. Kalau tak ada juga Lely 2000, guna je lah baja-baja yang ada kat rumah tu, tapi sikit je. Tengok dekat kandungan belakang ni tu ada unsur NPK, ada unsur mikro, makro, guna je lah. Tapi sikit je. Itu berapa kadar tak dapat saya tentukan sebab saya tak tahu apa yang anda ada kat rumah. Ya, tapi gunakanlah sedikit saja. Macam saya ni gunakan set A, set B, kepekatannya memang dah dalam piawai. So ikut je. So, cara siram saya senang je. Ni satu gayung ni 1 liter So, saya siram dalam tepi ni. Tak masalah kena daun sikit pun sebab dia tak terlalu pekat. Saya bancuh dia tak terlalu pekat. Sebab kalau diukur pun 0.9 hingga 1.0. Itulah cara saya. Tu sebab saya ada dulang. Bila ada dulang, tengok. Ada air dalam tray ni. Dia akan menjaga kelembapan dan sentiasa membaja pokok ni. Sejak bila saya guna set A, set B ni? Sejak pokok berumur 2 minggu. Pokok dah naik 2 minggu macam ni, saya gunakan baja tu. Sampailah dia besar, sampai pindah tanam. Okay. Macam itulah saya gunakan. Berapa kerap saya menyiram menggunakan set A, set B ni? Setelah umur dia besar macam ni, hampir tiap hari lah. Tengok kelembapan. Kalau dia lembap, tak payahlah siram. Kalau macam hari ni kita dah siram, besok lembap lagi, lusa baru kita siram. Ya. Cili api apa? Cili padi kampung. Ya. Cili ala gegana. Dan ada sikit campur cili api kampung mak saya. Dia bagi benih, saya pun semai lah. Cara yang sama, teknik yang sama. Cantik kan? Subur. Umur 30 hari. Umur 3 minggu lebih sikit. Yang ni yang bawah yang kecil-kecil tu umur 2 minggu. Saya nak bercerita sikit tentang set A, set B yang saya pakai tadi. Ni Set A mengandungi kalsium nitrat dengan ferrum. Kemudian set B mengandungi potasium, monopotasium, magnesium, magnis, boric acid, zinc sulfate, copper, sulfat, amonium. Itulah dia. Jadi maksudnya tu, yang ini unsur makro, yang ini unsur mikro. Pertanian ni kena faham sains sikit. Nak tak nak kita kena faham sains sebab pokok-pokok atau tumbuhan dia melalui proses fotosintesis. Jadi proses sains itu kita kena pelajari. Tak boleh tak nak tahu. Tak boleh kita cakap, alah mak saya dulu tanam senang-senang je, tumbuh juga pun. Ya, tumbuh, tapi berapa pokok yang tumbuh? Jadi kena ada ilmu. Rajin-rajinlah membaca tentang pertanian ni supaya kita ada ilmu bertani. Jadi kita seronok lah berkebun. Kalau ada ilmu, kita fokus berkebun. Kita anggap berkebun ni suatu pekerjaan yang kita kena kerjakan sesuai masa yang kita dah set. Mungkin ada yang tanya, kucing tu bela ke? Tak, kucing ni dia kucing sekolah kat belakang. Jadi dia suka datang. Saya lupa nak cakap pasal dia ni. Dia tak duduk dalam rumah, dia duduk luar je. Dia pandai jaga. Okay. Jadi hari ni ada juga benih tomato. Ni ada kawan saya pesan. Yang dari Bukit Melekai tu, Kampung Melekai. Dia nak tomato 100 biji. Tomato yang saya tanam variety ni, yang tahan panas. So, ni saya dah semai cambah. Kejap lagi saya akan pindah ke 1 tray sebab dia nak 1 tray untuk percubaan di kebun. Sebenarnya boleh tanam dekat dataran rendah macam kita ni panas-panas. Cuma penjagaannya tu. Tapi tak apa, saya akan train dia sampai boleh. InsyaAllah ya. Dan cili besar ni pun dah
saya semai cambah, tapi belum ada percambahan lagi pasal baru. Ni pun dia order juga 3,000 pokok menggunakan tray. Makna 30 tray lah saya kena buat. InsyaAllah dalam beberapa hari ni saya selesaikan, sebab bulan depan baru dia boleh tanam. InsyaAllah boleh saya tunjuk ajar. Jadi kalau ada apa-apa nak buat sebarang pertanyaan ya, tentang penanaman cili khususnya, sebab kami memang core cili, bolehlah WhatsApp di nombor yang ada saya bagi di dalam video yang sebelum ni. Boleh tanya direct, boleh tanya, nak jumpa pun boleh, silakan. Jadi yang ni dah ada kosong sebab ada kawan yang dah ambil beberapa anak pokok. Satu tray dah diambil, tinggal lagi separuh tray ni. Ni pun nanti akan ada tuannya. Yang lain-lain ni saya nak bawa ke batas. Sebenarnya saya tak jual benih, tapi kadang-kadang kawan dia excited nak menanam, jadi dia ambil juga. Dia beli jugalah cili ni dengan saya, anak cili ni. Mudah-mudahan sama-samalah kita berkebun, sama-sama kita berjaya, insya-Allah. Tak ada ruginya kita berbakti kepada tanah, kerana pasti berhasil kalau kita ada hati nak buat. Cili besar pun sebenarnya kami buat juga dulu menggunakan vertigasi. Tak ada masalah, buah panjang sampai 7-8 inci. Tapi buat masa ni kami lebih fokus kepada cili padi kampung, kerana permintaannya tu tinggi, tak cukup-cukup, penat lah kadang tu memikirkan keperluan. Nak lagi duduk di Negeri Sembilan, memang lidahnya tu lidah cili api kampung.